Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pelajar-pelajar Ar-Riyad dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita berhimpun lagi pada hari ini dalam siri menghidupkan sunnah Nabi SAW. Yang pertama sekali kita kena letakkan dalam kepala otak kita, benda yang aku buat ni sunnah Nabi. Dah? Apa dia sunnah Nabi? Nabi suruh belajar bahasa Arab. Dah? Nabi tak pernah sebut suruh belajar sains. Dah? Nabi tak pernah sebut suruh belajar fizik. Nabi tak pernah sebut suruh belajar engineer. Tapi tak salah. Tapi tak salah. Walhal benda yang Nabi pernah sebut kita tak buat. Dah? Sebab tu kadang-kadang hari ni timbul pelbagai persoalan. Bila timbul satu amalan yang baru, orang tanya Nabi pernah buat ke tidak? Amboi. Tetapi yang Nabi pernah buat, kita tak tanya kita pernah buat ke tidak. Dok argue benda yang kita buat, Nabi pernah buat ke tidak. Walhal benda yang Nabi buat, benda yang Nabi suruh, kita tak pernah tanya kita buat ke tidak. Jadi tak dapat tidak. Sebagaimana kita maklum, begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW menggambarkan disuruh kepada kita belajar bahasa Arab. Artinya, pelajar-pelajar Ar-Riyad, usaha itu wajib. Nak itu wajib. Dah? Duduk dalam majlis ilmu tu wajib. Dapat tak dapat, yang itu rezeki daripada Allah. Faham tak faham, yang itu anugerah daripada Allah. Ada yang dah usaha, Tuhan bagi faham. Ada yang dah usaha, Tuhan tak bagi faham. Itu bahagian masing-masing. Dalilnya, jumlah sahabat Nabi 124,000. Adakah semua ni alim? Tak. Yang alim hadis 313 orang sahaja. Daripada 313 yang terlebih alim 6 orang. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang besar dan isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memberi faham pelajar-pelajar, usaha tu wajib. Sama juga yang berdepek dengan Nabi, berdamping dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Bukan semuanya alim. Anugerah daripada Allah Ta'ala. Namun tak dapat tidak, perlu ada usaha. Jadi hamba ulang balik, dah, tak salah nak belajar nak jadi engineer, tak salah nak jadi pilot, tapi benda yang Nabi suruh buat, kita kena usaha. Jelas? Jadi hari ini kita bersambung pula. Ulil Nuha tengok video okey ke? Hari ini kita bersambung kepada satu tajuk, pecahan daripada sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan fi'il itu sulasiyun. Artinya apa? Asas dalam ilmu saraf, kebanyakan fi'il datang daripada tiga huruf. Faham tak? Datang dari 3 huruf. Ada sedikit datang ia dari rubai. Dah? Ada sedikit fi'il tu datang daripada rubai. Makna rubai 4 huruf. Faham tak? 4 huruf. Tetapi kebanyakan bahasa Arab datang daripada 3 huruf. Baik. Sebelum kita nak berlayar lebih jauh, cuba pelajar bayangkan macam mana kaedah ditimbul. Walhal zaman Nabi mana ada ilmu nahwu saraf? Betul? Diturunkan wahyu berbentuk Al-Quran, didatangkan wahyu berbentuk hadis-hadis Nabi SAW. Maka ulama-ulama merungkai. Dah? Merungkai daripada Al-Quran, merungkai daripada hadis-hadis Nabi, rungkaian daripada kalam Al-Quran, rungkaian daripada kalam-kalam hadis Nabi SAW, maka terbitlah ilmu nahwu, terbitlah ilmu saraf, terbitlah ilmu balaghah, terbitlah ilmu bayan, terbitlah ilmu mantik, terbitlah ilmu alat yang lain-lain. Keluarlah pula usul fiqh, usul tauhid, usul tafsir. Daripada usul keluar pula ilmu usul fiqh, usul tafsir dan sebagainya. Daripada usul keluar pula ilmu fiqh, ilmu tafsir. Dah? Bayangkan macam mana ulama-ulama dahulu bekerja. Dah? Kita hari ni dah alim sedikit, tak pakai dah ulama dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Rubai 2 bahagi. Baca. Rubai 2 bahagi. Dan artinya yang dibangsakan kepada 4 huruf ni pelajar Ar-Riyad ada 2 bahagi. Yang pertama rubaiyun mujarradun. Baca. Dia sama macam sulasi. Asalnya sulasi mujarrad. Apa makna rubai mujarrad? 4 huruf semata-mata. 4 huruf semata-mata. Yang kedua rubaiyun mazidun. Baca. Artinya 4 huruf yang ditambah. Hari ni kita nak habiskan semua kerana tajuk ni agak pendek.
Rubai mujarrad baca. Rubai mujarrad asasnya cuma satu. Fa'lala baca. Yufa'lilu. Fa'lil. Fa'lalatan. Fi'lalan. Baik. Dalam rubai mujarrad cuma satu saja timbangan dia, iaitu fa'lala, yufa'lilu, fa'lil, fa'lalatan, fi'lalan. Tuan-tuan tertanya-tanya, pelajar tertanya-tanya, apakah faedah menghafal benda begini? Mudah-mudahan bila mana kita baca Al-Quran, kita baca kitab, bayangkan dulu Al-Quran tak ada baris. Kita ni dah mudah dah berbaris. Zaman dulu Quran tak ada baris. Bayangkan kita pegang kitab yang tak ada baris, nak baca macam mana? Maka ilmu saraflah membantu kita meletakkan baris. Yang kedua, iza sahal harakat sahal makna. Bila sahlah harakat, maka sahlah makna. Kalau baris silap, salah makna. Jelas? Itu begitu pentingnya ilmu an-nahwu was-sarf. Baik. Rubaiyun mazidun. Baik, baca. Rubai mazid dua bahagi. Rubai mazid dua bahagi. Yang pertama, rubai mazid satu huruf. Yang kedua, rubai mazid dua huruf. Baik, hari ini kita bahas dahulu berkenaan rubai mazid satu huruf. Artinya apa? Daripada rubai mujarrad, dia tambah satu huruf. Itu makna rubai mazid. Rubai makna apa pelajar-pelajar Riyad? 4. Mazid yang ditambah satu lah. Huruf lah. Bermakna rubai mazid yang ditambah satu huruf. Dia akan jadi berapa huruf? Dia akan jadi berapa huruf? 5. Baik. Macam mana nak buat rubai mazid? Okey, mula-mula buat turun rubai mujarrad. Buat turun fa'lala. Bawa turun rubai mujarrad. Bawa turun. Baik. Maka nak ditambah berapa huruf? Nak ditambah satu huruf. Kata ulama saraf, maka ditambah ta baris fathah pada pangkal. Ditambah ta yang berbaris fathah pada pangkal. Tafa'lala baca. Dah jadilah rubai mazid satu huruf. Bermakna dia akan jadi 5 huruf. Ta 1, fa 2, ain 3, lam 4, lam 5. Tafa'lala baca. Tafa'lala. Habis. Daripada fi'il madi, kita nak buat pula fi'il mudhari'. Makna madi apa? Perkara yang telah berlaku. Past tense. Kita nak buat pula fi'il mudhari'. Nak buat fi'il mudhari' macam mana pelajar? Bawa turun fi'il madi. Baik, tafa'lala. Mula-mula nak buat apa? Sebab tu Ustaz kata kalau hafal satu, asasnya semua sama. Sampai habis asasnya semua sama. Mula-mula dimasukkan huruf mudhara'ah. Ya, kalau ada hamzah, buang. Ada hamzah tak? Tak ada. Masukkan ya. Baik. Kemudian ya nak dibariskan dengan apa? Tengok fi'il madi. Sekarang fi'il madi berapa huruf? 5. Kalau fi'il madi berapa huruf? Ya baris fathah. Habis. Dah. Kemudian kasrah sebelum akhir. Ingat kaedah. Sekiranya fi'il madi berawal dengan ta, sebelum akhir fathah. Nampak? Sepatutnya sebelum akhir kasrah. Betul. Tetapi ingat kaedah Aiman, sekiranya fi'il madi berawal dengan ta, sebelum akhir fathah. Dan akhir dhammah. Dah jadi dah. Tafa'lala ya tafa'lalu. Baca. Tafa'lala ya tafa'lalu. Baik, daripada fi'il mudhari' kita nak buat pula fi'il amar. Apa makna fi'il amar? Ayat perintah. Nak buat fi'il amar macam mana? Bawa turun fi'il mudhari'. Bawa turun fi'il mudhari'. Mula-mula kena buat apa? Buang huruf mudhara'ah. Baik, dah buang? Boleh baca? Cuba baca. Kalau boleh baca, buat apa? Sukunkan lam fa'al. Tafa'lal. Baca. Tafa'lal.
Tafa'lala. Yatafa'lalu. Tafa'lal. Dah jadi dah fi'il amar. Masdar dia tafa'lulan. Tafa'lulan. Habis. Tafa'lala baca. Yatafa'lalu. Tafa'lal. Tafa'lulan. Baik, kita masuk pula yang kedua, dipanggil rubai mazid 2 huruf. Rubai mazid 2 huruf. Apa makna rubai? 4 huruf. Apa makna mazid? Yang ditambah, yang dilebihkan. Apa makna 2? 2. Apa makna harfun? Huruf. Bermakna fi'il tu akan menjadi berapa huruf? 6 huruf. Baik. Dia ada 2 bab. Ada 2 bab. Yang pertama, nak buat rubai mazid macam mana? Buat turun rubai mujarrad. Buat turun rubai mujarrad. Fa'lala. Fa'lala. Maka dalam fa'lala ni kita nak tambah berapa huruf? Nak tambah berapa huruf? Nak tambah 2 huruf. Yang pertama sekali ditambah hamzah wasal pada pangkal, disukunkan fa fi'il. Tengok dah, ditambah hamzah wasal pada pangkal, disukunkan fa fi'il. Boleh baca tak? Boleh baca tak? Tak boleh. Maka timbul pula kaedah yang lain, maka ditukarkan baris fa kepada baris ain. Ditukarkan tadi fa mati, ain mati. Tadi fa fathah, ain mati kan? Qulibat ditukarkan. Tukar. 1 huruf. Kemudian nak tambah lagi apa huruf? Nak tambah lagi 1. Maka huruf yang kedua ditambah nun yang berbaris mati di antara ain dalam fi'il yang pertama. Ain dalam fi'il yang pertama. Tambah nun. Dah jadi dah fi'il madi rubai mazid 2 huruf bab yang pertama. If'an lala baca. If'an lala. Baik, nak buat pula fi'il mudhari' macam mana? Buat turun fi'il madi, buat turun fi'il madi, buat turun. Mula-mula kena buat apa? Masukkan huruf mudhara'ah kalau ada hamzah. Ada hamzah tak? Ada hamzah. Dah, letak tepi. Masukkan apa? Huruf mudhara'ah ada berapa? 4. Apa dia? Alif, nun, ta. Ya, masuk ya sebab ya ni abang. Kemudian ya nak dibariskan dengan apa? Tengok fi'il madi. Sekarang ni madi berapa huruf? 6. Jadi ya berbaris fathah. Kemudian sebelah akhir kasrah. Kembali pada asal. Dah akhir dhammah. Dah jadi dah. If'an lala yaf'an lilu. Baca. If'an lala yaf'an lilu. Dah jadi dah fi'il mudhari'. Kemudian kita nak buat pula fi'il amar. Maka mula-mula buat turun fi'il. Buat turun yaf'an lilu. Mula-mula kena buat apa? Jawab elok-elok lah. Orang dekat rumah tak dengar. Buang huruf mudhara'ah. Dah buang. Baca. Boleh baca? If'an lilu. Boleh baca? Tak boleh baca buat apa? Datang balik hamzah wasal. Datang balik hamzah wasal. Kemudian sukunkan akhir fi'il. If'an lil. Baca. If'an lil. Kemudian masdar dia if'in la lan. If'in la lan. If'an lala baca. Yaf'an lilu. If'an lil. If'in la lan. Dah jadi dah rubai mazid 2 huruf bab yang pertama. Baik, akhir sekali. Dah penutup dalam masalah rubai, iaitu rubai mazid 2 huruf bab yang kedua. Nak buat rubai mazid macam mana? Buat turun rubai mujarrad. Buat turun fa la la. Fa la la. Baik. Nak tambah berapa huruf? 2 huruf. Huruf yang pertama
ditambah hamzah wasal pada pangkal dan ditukarkan baris fa dengan ain. Sama macam tadi. Dah? Sebab ini masalah rubai. Jadi apa? If'alala. Satu. Dan yang kedua, ditambah syiddah pada akhir fa'il. Tambah syiddah pada akhir fa'il. Dah jadi dah. 5 huruf, 4 tambah 2, 6. If'alalla baca. If'alalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kemudian kita nak buat pula fa'il mudhari'. Nak buat fa'il mudhari' macam mana? Bawa turun fa'il madi. Bawa turun fa'il madi. Mula-mula kena buat apa? Masukkan huruf mudhara'ah. Kalau ada hamzah, buang. Ada hamzah tak? Ada. Ni, letak tepi. Masukkan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada berapa? 4. Apa dia? Kemudian ya nak dibariskan dengan apa? Tengok fi'il madi. Kalau fi'il madi dia 6 huruf, ya baris fathah. Kalau madi dia 4 huruf, ya baris dhammah. Kemudian sebelah akhir, mana sebelah akhir? Dengar dah, dalam masalah ni kalau kita tengok kitab saraf, dia sebut sebelah akhir dia masih lagi lam. Sebab mutabaqah kepada asalnya fa'lala. Bila mutabaqah ikut kepada asal fa'lala, maka sebelah akhirnya kasrah. Tak sama macam sulasi mazid hari tu. Dah? Sulasi mazid hari tu yang tu memang ziyadah daripada fa'ala, jadi if'alalla yang 3 huruf. If'ala yaf'alu, if'alalla yaf'alillu. Lepas tu if'alla, dah? Yang tu tak sama macam sulasi. Yang ni bab rubai. Kalau kita buka kitab saraf, maka dia kata kena juga sebelum akhir kasrah kerana mutabaqah yang asal. Baik. Dan akhir dhammah. Maka dah jadi dah. Sulasi mazid 2 huruf. Bab yang kedua fi'il mudhari'. If'alalla yaf'alillu. Baca. If'alalla yaf'alillu. Habis. Kemudian kita nak buat pula fi'il amar. Nak buat fi'il amar macam mana? Bawa turun fi'il mudhari'. Bawa turun. Kemudian kita buat apa? Buang huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ah? Ya. Dah buang? Boleh baca? Kalau tak boleh baca, buat apa? Masukkan hamzah wasal. Masukkan balik hamzah wasal yang kita buang tadi. Kemudian disukunkan akhir fa'il. Boleh sukun tak? Tak boleh sebab ada syiddah. Maka kalau tak boleh sukun, difatahahkan kerana fatahah itu ringan. If'alalla baca. Yaf'alillu. If'alilla. Masdarnya if'il la lan. Betul? If'il la lan. If'il la lan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan fa'il itu sulasi. Ada sedikit datang ia dari rubai. Rubai 2 bahagi. Rubai mujarrad, rubai mazid. Rubai mujarrad fa'lala yufa'lilu fa'lil fa'lalatan fi'lalan. Rubai mazid 2 bahagi. Pertama, rubai mazid 1 huruf. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lal tafa'lulan. Yang kedua, rubai mazid 2 huruf. Ada 2 bahagi. If'alala yaf'alilu if'alil if'ilalan. If'alalla yaf'alillu if'alilla if'ilalan. Dah, kepada pelajar-pelajar Ariyat, kalau cara nak menghafal, tak payah sebut begitu. Hafal terus. Dah. Kalau daripada
fa'ala yafilu if'il, fa'ala yafalu if'al, fa'ala yafalu uf'ul, fa'ila yafilu if'il, fa'ila yafalu if'al, fa'ala yaf'ulu uf'ul, af'ala yafilu af'il if'alan, fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ila fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatan fi'alan. Selasi mazid dua huruf. In fa'ala yanfa'alu, in fa'il infi'alan, ifta'ala yafta'alu, iftan ifti'alan, if'alla yaf'allu, if'alla if'ilalan, tafa'ala tafa'alu, tafa'al tafa'ulan, tafa'ala tafa'alu, tafa'al tafa'ulan. Selasi mazid tiga huruf. Istaf'ala yastaf'ilu, istaf'il istif'alan, if'ala yaf'a'ilu, if'ail if'i'alan, if'ala yaf'alu, if'alan if'ilalan, if'alla la yaf'allilu, if'allil if'ilalan, if'alla yaf'alli, if'alli if'ilaan. Rubai mazid, rubai mujarrad, fa'ala la yufa'lilu, fa'lil. Baca ni, kebanyakan fa'il itu sulasi, ada sedikit ia pada rubai. Rubai mujarrad, fa'ala la yufa'lilu, fa'lil, fa'lalatan, fi'lalan. Rubai mazid satu huruf, tafa'ala la yatafa'lilu, tafa'alal, tafa'lan. Rubai mazid dua huruf, if'alla la yaf'allilu, if'allil if'ilalan, if'alal la yaf'allilu, if'alila if'ilalan. Baca selaju yang mungkin. Kalau boleh senapas, habiskan senapas. Dah? Sebab dalam menghafal saraf ni memang kena speeding. Dah? Supaya apa? Bila kita dah biasa laju, nanti bila datang kalimat-kalimat yang lain, kita dah boleh ubah. Dah? Daraba yadribu idrib darban. Dah? Adraba yadribu adrib idraban. Daraba yadribu darib tadriban. Daraba yadribu darib mudarabatan diraban. Idraba yadribu indarib indiraban. Dah? Itaraba yattaribu ittarib itiraban. Idrabba yadrabbu idrabba idribaban. Ada? Kalau boleh biar dah banyakkan bila baca Al-Quran, jumpa je kalimat cuba tasrif. Jumpa kalimat cuba tasrif. Insya-Allah kita akan mahir dalam ilmu nahwu saraf. Jelas semua? Dah. Kenapa terkejut? Dah pelik semacam tengok Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, madai pertemuan kita pada hari ini, dan insya-Allah besok tuan-tuan akan masuk lagi satu bab yang begitu menarik berkenaan kata ganti nama. Dah yang ni banyak dalam Al-Quran. Dah kata ganti nama ni huwa huma hum hiya huma huna. Kita akan belajar macam mana cara nak mudah menghafal. Kita akan belajar cara nak kenal domain-domain, iaitu kata ganti nama. Mudah-mudahan